Baru ni ada tinggal sikit lah. Muka surat 1066. Bab man lam yaktarith li ta'ni man la ya'lam fil umara. Ini bab orang yang tak kisah dengan kritikan orang yang tidak tahu tentang pemerintah ataupun penguasa. Dari segi terjemah tu sudah terjemah dah. Cumanya di sini pengajaran kepada kitanya, iaitu Nabi SAW tidak menghiraukan kritikan ataupun celaan orang terhadap Usamah dan juga Zaid. Asalkan dia tahu, pemimpin atas tu tahu dia tu orang memang layak dan orang yang memang molek, tak apalah dia menyerahkan apa-apa jawatan kepadanya sekiranya tidak menjejaskan perpaduan lah. Jadi pemimpin atasan tu lebih berhak lagi, sebab kalau nak ikut era hak bawah ni macam-macam lah, ramai. Jadi dia kena berdasarkan apa yang dia maklum, berdasarkan apa yang dia maklum, yang dia tahu, kena utamakan hak tu. Itu dari segi pengajarannya. Babun al-aladul khasim. Di sini maksud Imam Bukhari-nya dengan buat bab ni, bab yang kedua ni, iaitu dalam bab pemerintahan ni, nak jadi pemerintah ni hendaklah dipilih orang yang tidak jenis ni, jenis king. Kata jenis king, kerah king, nak menegakkan benar pasal, tak boleh lah betul. Sebab apa? Itu adalah orang yang paling Allah SWT tidak suka. Yang paling tidak suka orang yang pribadinya, perangainya ataupun sifatnya itu belok, tak betul, tak betul jalan, lepas tu berakhir teking, tak betul pasal. Jadi tidak boleh dilantik orang yang seperti ini. Itu maksudnya dalam bab pemerintahan ni. Tujuan Imam Bukhari buat mariak ni itu, mana dalam melantik seseorang pemimpin, tak kira di peringkat mana pun, kena perhati sifat-sifat ni. Sebab kalau ada sifat-sifat ni menyusahkan. Baiklah, kita pergi pula kepada bab baru ni. Baru ni pun sudah baca dah. Bab ma yustahabbu lil katib an yakuna aminan. Bab sayogianya penulis ataupun elok seorang yang ditugaskan menulis itu seorang yang amanah dan bijaksana. Ini maksud Imam Bukhari di sini dalam pemerintahan ni, juru tulis, kerani dan sebagainya, dia nak orang amanah. Juru taik, siapa-siapa lah yang berkait dengan tulisan ni, yang berkait dengan penulisan, setia usaha kau gapo kau, kita kata dia kena orang yang amanah dan bijaksana. Sebab kalau tidak amanah, kalau surat tu, surat pemerintah boleh jadi macam-macam, boleh berlaku. Boleh jadi salah faham di antara dua negara, salah faham dalam masyarakat, kekeliruan, dan boleh jadi timbul kecoh dan peperangan pun boleh berlaku. Kalau hak besar, peringkat besar. Kalau berkait dengan agama pun lebih-lebih lagi. Hak berkait urusan dunia ni pun gitu juga. Berkait dengan agama, misalnya dalam penulisan Quran dan sebagainya, kena lebih teliti lagi. Dan dari segi hadis ini, sebenarnya sudah berapa kali kita jumpa. Pada setengah-setengah tempat tu kita bincang panjang dah. Tetapi perbincangannya lebih panjang lagi daripada tu. Jadi secara ringkasnya boleh anda sebutkan bahawa ini adalah di antara hadis yang dipertikaikan oleh setengah ulama. Mereka mengatakan bahawa hadis ini di antara hadis yang tidak sahih dalam Sahih Bukhari. Tidak sahih kerana bercanggah dengan hadis lain dan bab lain dalam Sahih Bukhari ini. Tak apalah, bagi orang yang rasanya kita tidak perlu panjang lagi, dan dulu sudah sebut dah ni, mungkin boleh rujuk kepada hak tu sikit sebanyak. Sekadar tu lah. Jadi hak nak di sininya, Imam Bukhari nak di sininya, kalau nak jadi pencatit, penulis,
mestilah kena amanah dan bijaksana. Dia kena faham maksud orang tu kata tu. Molek. Apalagi dalam perkara agama. Itu saja maksud dia sini. Kalau tidak akan timbul fitnah juga dengan penulisan ini. Sekadar itulah. Babul kitabil hakim ila ummalihi wal qadi ila umanaihi. Ini bab surat pemerintah tertinggi kepada pegawai-pegawai ataupun pemerintah bawahannya, dan qadi kepada orang-orang kepercayaannya, umanaihi kepada orang-orang yang dilantik olehnya, mana orang-orang pegawai-pegawai di bawahnya. Maksudnya Imam Bukhari nak cerita di sini, boleh kau tulis surat tu? Boleh. Surat menyurat ni perlu. Daripada seorang pemimpin kepada pemimpin yang lain, surat ni sudah memadai. Dan perlu ada ni dalam bentuk yang macam ni, arahan kau, tanyaan kau, gapo kau, perlu. Termasuklah zaman sekarang ni kalau dengan melalui komputer lah, serupa juga. Itu maknanya tulis saja kepada pegawai-pegawainya. Tidak kata nak wayak apa-apa pun mesti kena jumpa. Mesti kena jumpa, kena kata depan gini, tak mestilah gitu. Arahan apa-apa melalui surat, melalui pesanan, melalui apa sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Itu Imam Bukhari nak. Dan pemerintah dia kena ambil berat tentang perkara ni. Jangan segala-galanya nak jumpa belaka, beratlah lagu tu. Surat pun sudah memadai dah. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hadis ni, hadis Muhayyisah, Huwayyisah ni. Sudah berapa kali dah hadis ni pun jumpa. Cerita bab qasamah ni, hadis tentang qasamah ni, asas dianya hadis ni lah. Ada hak panjang, ada hak pendek. Ini di antara hak pendek lah ni. Di antara hak pendek. Di sini maksud Imam Bukhari tu kalau nak kira, tak ada tu pemimpin tertinggi ataupun hak lebih tinggi tulis surat kepada pemimpin bawahan dia, ataupun qadi tulis kepada hakim, tulis kepada orang-orang kepercayaan dia. Tak ada sini. Hak di sini adanya Nabi SAW tulis surat. Fakataba Rasulullah SAW ilaihim bihi. Ini cerita Nabi SAW tulis surat kepada mereka menyebutkan perkara ni. Jadi mereka tu, siapa dia di sini? Orang-orang Yahudi tu. Orang-orang Yahudi yang duduk di Khaybar. Orang-orang Yahudi ni bukan pegawai-pegawai dia. Dan kalau kita mana kedudukan Rasulullah di sini kita katakan sebagai qadi. Jadi orang-orang Yahudi di Khaybar itu bukan sebagai umanat dia. Mana tak ada ni. Hak Imam Bukhari sebutkan dalam tajuk dia ni tak ada dalam hadis ni. Adanya Nabi tulis surat kepada rakyat dia yang terdiri daripada orang Yahudi. Adanya sini. Dan dikira sah dah tu surat tu. Jadi kalau kepada orang lain tidak berkenaan, yang tidak diamanahkan dengan apa-apa jawatan pun, boleh kita tulis surat kepada mereka dan surat itu dipakai. Apalagi itu Imam Bukhari nak. Apalagi kalau surat pegawai yang lebih tinggi kepada pegawai yang rendah, lebih-lebih lagi lah sepatutnya diterima. Min babil aula ataupun bi tariqil aula, itu maksudnya. Sebab itu dalam hasyiah ni dalam hasyiah ni ada hasyiah nombor 5. Tidak nak baca semua, beberapa baris daripada 4 baris. Hasyiah nombor 5 daripada bawah. واستشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لأنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نائبه ولا أمينه وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم. Itu kita kata sini, Nabi tak ada tulis kepada pegawai dia di sini. Jadi buat apa tajuk lagu lain, isi hadis lagu lain. Orang-orang yang tak faham dia kata tak serupa pula tajuk Imam Bukhari ni dengan isi dia. Dia nak ayat benda lain, dalil dia tu benda lain. Fa'ajaba Ibnul Munayyir. Ibnul Munayyir kata bi annahu yu'khadhu
diambil, difaham daripada masyru'nya, disyariatkan menulis surat. Mana boleh kita nak tulis surat kepada tertuduh, pihak tertuduh, pihak lawan dalam sesuatu kes itu. Dipaham, disimpulkan daripada situ, dipaham daripada situ kepada dia harus juga menulis kepada ni pegawai-pegawai rendah lagi, kaki tangan kerajaan ni, bitariqil aula, kata dia, lebih-lebih lagi lah, sebab mereka ini sudah memberi taat setia dah, sudah ada sudah ada jaminan dah untuk menurut pemerintah yang lebih tinggi. Jadi kalau surat daripada pemerintah tu lebih-lebih lagi lah boleh dipakai sepatutnya. Kalau surat kepada musuh ni pun boleh dipakai, hak tu lebih-lebih lagi. Itu maksud Imam Bukhari di sini. Baiklah, dia kata cerita ni asalnya. Ini hadis ni Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Layla qala wa haddathani Ismail an Malik an Abi Layla ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Sahal an Sahal ibni Abi Hathmah. An Sahal ibni Abi Hathmah. Jadi Abi Layla tu siapa dia? Yang pertama, Ibnu Abdullah bin Abdurrahman, seperti mana dalam tarik satu lagi tu. Setengah ulama mengatakan tidak ada orang yang meriwayatkan daripada dia ni kecuali Malik. Ni hadis ni Imam Malik saja meriwayatkan daripada dia. Fahuwa naqdun ala qa'idatil Bukhari haitsu qalu syartuhu an yakuna li riwayatihi rawiyan. Ni bagi orang yang mengatakan syarat Bukhari dalam riwayatkan sesuatu hadis, di setiap peringkat tu mesti kena ada dua orang. Di sini sedangkan dalam hadis ni tak seorang ni yang meriwayatkan hadis ni. Imam Malik ambil daripada dia, tak ada daripada orang lain. Ini menunjukkan bahawa bukan semua hadis Bukhari ni orang panggil hadis aziz ataupun mustafid. Lebih-lebih lagi nak sampai kepada peringkat mustafid. Aziz pun tak mesti. Hadis ahad pun boleh jadi. Tetapi bagi dia perawi ni mana boleh diterima, tak ada masalah lah. Asalkan perawi itu orang yang thiqah, hujjah, walaupun seorang boleh diterima. Sebab apa? Orang yang macam hakim, dia katakan syarat Bukhari ni dia kena dua orang. Itu tak betul lah orang kata begitu. Mana Bukhari macam mensyaratkan, tak betul. Sebab apa? Dalam kitabul ilm dan banyak lagi dalam bab semaya ke apa, Imam Bukhari buat mari hadis ni tahwil qiblah ni, tukar kiblat ni daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah ni. Seorang je pergi royak tu kepada orang yang duduk semaya di Quba. Seorang. Mereka terima selalu dan mesti selalu. Imam Bukhari buat dalil bahawa boleh terima daripada satu orang. Bawa cerita agama asalkan orang tu orang baik. Dah Imam Bukhari sendiri buat dalil tu dengar tu, apa ya kita bubuh syarat lain? Kita kata macam Imam Bukhari, mana dia ada sebut kena dua orang? Berdasarkan hadis tu dia menunjukkan boleh terima. Dah hadis tu seorang lah, sahabat-sahabat lain terima. Imam Bukhari nak ceritanya kalau daripada seorang pun boleh juga. Sini kalau dia mari seorang pun tak ada masalah. Jadi kaedah orang yang mengatakan Bukhari ni syarat dia gitu tak kena lah. Di antaranya hadis ini menolak pendapat itu. Sebab Imam Bukhari buat mari dua tarik, tapi kedua-dua tarik itu dia pergi kepada Malik. Lepas pada Malik tu Abi Layla kedua lah, situ juga perginya. Bahawa dia dan beberapa orang daripada pembesar kaumnya menceritakan bahawa Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah, Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah pergi ke Khaybar min jahdin ataupun juhdin asabahu, kerana kesulitan hidup mereka, kerana kesusahan mereka, buat susah nak pergi cari rezeki lah kita kata.
cari pitih, nak pergi kerja, pergi ke Khaybar. Jahdin mana kesusahan yang dialami oleh mereka, susah tak ada pitihnya, nak cari pitih lah, cari rezeki dia kata. Fa ukhbira Muhayyisah anna Abdullah qutila. Lepas tu dia pecah dua orang ni. Adalah riwayat yang lain panjang, dia pecah, ni pergi kok ni pergi kok ni, masing-masing lah. Bila sampai sana, lepas tu Muhayyisah diberitahu bahawa Abdullah pergi sekali dengan dia tu mati, kena bunuh kau orang. Dan dia ni dicampakkan di kawasan ada air, dekat umbi pokok kurma. Dia umbi pokok kurma tu, dia biasanya dia buat lingkungan tempat takungan air gitu. Situ duduk situ, dia pergi lepak situ. Ataupun dekat satu mata air, mana tempat yang ada air lah, tempat lecah gitu, kita huk situ. Fa'ata Yahuda. Muhayyisah pun pergilah jumpa dengan orang Yahudi, sebab Khaybar itu kawasan orang Yahudi. Dia pun kata, kamulah demi Allah telah membunuhnya. Jadi wallah di sini sebagai tak taukid saja ni. Qalu, orang-orang Yahudi kata, ma qatalnahu wallahi, kami tak ada bunuh, sungguh kami tak ada bunuh pun, kata dia. Thumma aqbala hatta qadima ala qaumihi fa dzakara lahum. Muhayyisah ni pun balik jumpa dengan suku sakak dia pun ceritalah kepada mereka. Lepas pada tu ni orang-orang tua-tua lagi daripada dia ni pergi, dia dengan saudara dia dan Huwayyisah seorang lagi, adik-beradik dia. Dan ni lebih besar, lebih tua lagi daripada dia. Huwayyisah ni lebih tua daripada Muhayyisah. Dan Abdurrahman bin Sahal pergi. Jadi beberapa orang, 3-4 orang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhayyisah saat ni dhahaba liyatakallam, nak kacak. Dia nak kacak. Moga dia pergi sekali kan dengan Abdullah kena bunuh tadi, pergi ke Khaybar tu dia. Jadi dia kira dia nak kacak. Dia lah duduk di Khaybar tu. Maka Nabi SAW berkata kepada Muhayyisah, Kabbir yuridu as-sinna. Biar hak lebih tua dulu kacak. Nabi kata, biar hak lebih tua dulu. Hak lebih tua dulu. Sebab dia nampak ni muda, hak lebih tua dululah kacak. Hak lebih tua dulu. Maka Huwayyisah pun kacak lah. Lepas pada tu baru Muhayyisah kacak. Walaupun yang terlibat pergi ke Khaybar tu Muhayyisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sama ada imma an yadu sahibakum, sama ada mereka yang penduduk Khaybar tu, orang Yahudi tu membayar yadu, membayar diat kerana kematian mana orang kamu ni, mati tu Abdullah tu lah. Wa imma an yu'dhanu biharbin, ataupun mereka menerima peristiharan perang. Kalau tak say bagi dia atas kematian saudara kamu ini, kalau dia tak say, mana kita kira apa gitu. Tapi ni orang rekah ni. Maknanya Nabi SAW kata ni, sebab lepas pada ni dalam riwayat panjang lagi panjang, Rasulullah SAW pun tulis surat kepada mereka tentang perkara ni. Betulkah kamu ni telah membunuh? Kalau kamu bunuh dan tidak tahu siapa-siapa, tersalah kau ganda-ganda, kena bayar diat. Kalau tak saya bayar diat juga dan memang kamu mengaku bersalah, mana kamu telah melanggar hukum kerajaan, jadi kamu kena dikenakan tindakan lah. Fakutiba ma qatalnahu, maka ditulis jawapan oleh mereka bahawa kami tidak membunuhnya. Jawapan surat pula mari kepada Nabi SAW daripada pokok Yahudi itu, dia kata kita tak bunuh. Ni mana hadis ini hadis yang ringkas dan ada dulu kemudian fihi taqdim wa ta'khir.
mana hak sepatutnya duduk dulu, duduk kemudian, sepatutnya duduk kemudian, duduk dulu. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada Huwayyisah dan Muhayyisah dan Abdurrahman, adakah kamu mahu bersumpah? Dengan kamu bersumpah itu, kamu akan berhak mendapat ganti rugi nyawa saudara kamu itu. Jadi cerita ni. Jadi kamu sanggup nak bersumpah ke ni? Bahawa mereka lah hak kamu duduk sera buat dia lah bunuh tu. Qalu la. Mereka berkata, tak mahu, tak save sumpah, sebab kita tak tengok. Cumanya sebab tahu sekala lah orang Yahudi ni kan jahat. Orang kita pergi sana ada lah kena gitu gini. Tapi kami nak sumpah kata betul-betul puak-puak dia yang bunuh, tak save kata dia. Moga hak terlibat hak pergi pun Muhayyisah je, hak pergi hak lain-lain ni tak nak sumpah lagu mana. Muhayyisah pun tak berani nak sumpah. Bukan dia tengok. Qala afatahlifu lakum yahud. Kalau lagu tu biar orang Yahudi bersumpah lah, bahawa dia tidak bunuh. Ni kira bercara ni panjang. Ni hak reka. Maknanya lepas tu panggil gitu gini, kalau kamu tak siap bersumpah, biar dia bersumpah bahawa dia tidak bunuh, buat dia tak bunuh. Lepas tu nak bersumpah ni berapa orang pula? Ni hak reka. Dalam riwayat yang panjang sampai 50 orang diminta bersumpah. Qalu laisa ataupun laisu bimuslimin. Mereka tu kan tidak Islam. Lagu mana? Kalau kita nak minta dia bersumpah, boleh jadi dia berani bersumpah, dia akan bersumpah, lepaslah dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pihak kerajaan ataupun bagi pihak pendakwa tu tidak ada bukti. Bila tidak ada bukti, tak boleh dalam negara Islam ni, pemerintah Islam ni nak bunuh orang kafir sewenang-wenang, tak tentu pasal, nak hukum dia tak tentu pasal, tak boleh. Tak ada bukti. Dia kena ada bukti. Orang kafir hak duduk dalam pemerintah Islam ni tidak boleh diceroboh tak tentu pasal. Hak tadi kata isytihar perang tu, kalau mereka memang mengaku memang kita bunuh, apa ikut nak buat lagu mana? Itu macam cabarlah tu. Ni kalau dia, kita minta dia bersumpah, dah kamu tak berani bersumpah, kita minta dia bersumpah. Kalau kamu sanggup bersumpah, puak-puak dia tidak bersumpah, kamu berhak. Itu maksudnya, kamu berhak mendapat diat tadi sekiranya kamu sanggup bersumpah. Dan mereka menafikan begitu saja, tidak bersumpah. Berarti kamu dapat diat, ganti rugi. Tapi kalau kamu tak mahu bersumpah, mereka boleh bersumpah. Bila mereka sumpah, mereka tak kena apa-apa, tak kena bayar apa. Puak-puak ni kata kan dia tu, puak-puak tu tidak Islam. Maka dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar diat si mati itu min indihi, daripada sisinya, daripada pihaknya. Yang ni pihak kerajaan lah, iaitu 100 ekor unta. Kerana ini pembunuhan yang tidak diketahui kesengajaannya, bukan pembunuhan sengaja. Dikira gitulah, tak tahu. Jadi diatnya nyawa 100 ekor unta. Pasal 100 ekor unta tu mahal. Mahal. Jadi banyaklah. Hatta udkhilatid dar. Sehingga unta-unta itu dibawa masuk ke kawasan, ke perkampungan puak-puak ni. Puak-puak Muhayyisah, apa anak-anak dia ni. Qala Sahal berkata, farakadatni minha naqatun. Dah unta 100 ekor ni kan banyak kan. Ada di antara sekian banyak tu, seekor unta tu sepak aku, kata dia. Sepak aku. Kata Sahal ni perawi ni. Perawi ni kata. Jadi hak naknya ke dia di sini, pemerintah boleh tulis surat kepada terdakwa, orang hak kena dakwa. Sekarang ni pun lagu tu, mahkamah tulis surat kepada kena dakwa, awak kena samai, kena gini, tak bayar misalnya. Lagu tu lah. Boleh. Surat ni diterima pakai. Kepada orang biasa pun, hak tidak ada hak tidak kita kata tidak saing lah, tidak saing untuk taat setia kepada kerajaan tu, melaksanakan tanggungjawab dia, tak ada tanggungjawab apa-apa. Hak tu pun boleh.
Imam Bukhari naknya, apa lagi orang yang memang ada jawatan dalam kerajaan. Tentu sekali bila dia nak pegang jawatan tu, dia bersumpah kau, patut sumpah tu. Kalau exco, kalau gapo, dia bersumpah. Kalau tidak sampai lagu tu pun adalah cara dia ke mana-mana pun menunjukkan dia sudah bertanggungjawab. Lebih-lebih lagi lah orang tu boleh ditulis surat oleh pemerintah yang lebih tinggi daripada dia. Tu Imam Bukhari nak. Lepas tu di sini dari segi sini, ini orang panggil hadis ini termasuk dalam hadis asas dalam bab qasamah, hukum qasamah. Qasamah ni lagu mana? Qasamah ni satu orang mati di satu kawasan yang bukan kawasan dia lah, kawasan lain. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dan apabila ditanya khabar, orang situ menafikan belaka. Menafikan belaka. Jadi kalau sekiranya pihak yang kena bunuh saat ni dia mendakwa, ni pihak kampung tu lah, kita kata kampung lah, pihak kampung, dia mendakwa kerana dia ada bukti sikit-sikit cuma tidak jelas lah, boleh dia dakwa begitu. Dan pihak kampung tu diminta 50 orang daripada mereka bersumpah. Dia pilih lah orang-orang dia, pilih mana-mana orang cerdik, orang dewasa, pilih untuk bersumpah bahawa kami tidak bunuh. Bila dia bersumpah begitu, lepaslah dia. Lepaslah dia daripada dikenakan diat, bayaran ganti rugi kepada yang terbunuh itu. Tapi kalau dia tidak mahu bersumpah, kena bayar. Kena bayar ganti rugi. Ini dari segi hikmahnya Islam buat gini, supaya setiap kampung tu, setiap kawasan tu, dia masing-masing jaga kepentingan dia. Janganlah sampai ada orang yang terbunuh di kawasan kita ni. Kalau ada di kawasan kita ni, tak ada masalah. Kita kena bayar ganti rugi. Kita nak bersumpah, kita tak berani. Mana tahu takut buat kita sengoti bunuh. Jadi ini dari segi disiplin masyarakat secara tidak langsung melalui hukum Islam, iaitu orang ni jadi juru lah, masing-masing jaga anak-anak dia, jangan jadi tak juru. Sebab kalau seorang je melakukan jenayah, hak lain-lain pun kena juga. Nak bersumpah kita tak berani. Kalau bersumpah bolehlah lepas, kalau tak bersumpah kena. Takkan seramai-ramai ni 50 orang ni tak tahu. Tujuan dia ni nak cari hak bersalah sebenarnya. Jadi kalau hak ramai-ramai ni dia tak siap habis piti dia akan royak. Tu cara dia. Dari segi psikologinya dia akan royak. Kita dapat tahunya, nampak bau-bau sikit-sikitnya demo tu. Boleh senang lah, boleh nak igak ke apa pun senang. Itu tujuan dia. Dia tak siap. Kalau tidak, dia akan jaga biar jadi juru orang kampung dia. Itu tujuan dia. Dan secara tidak langsung, mana orang-orang luar yang pergi itu dihormati, dijaga kepentingannya. Tidak kata diceroboh, tak itu pasal. Tidak. Apalagi di kawasan yang ada musuh, lebih-lebih lagi perlunya ni. Hak ni kita akan jumpa insya-Allah panjang lagi dalam ni kuliah Muslim. Bab qasamah kita nak jumpa tadi. Hak tu situ panjang, hadis panjang pemanjang situ. InsyaAllah kita akan bincang situ lebih panjang lagi. Maksud hukum qasamah ni adalah salah satu hukum jenayah Islam. Lah ni orang tak pakai. Orang tak pakai. Orang putih dulu pakai, sama penjajah dulu pakai. Kalau orang dia, pegawai dia ke mati di satu kawasan tu, dia panggil orang kampung tu. Panggil. Kalau tak boleh royak, dia denda. Dia kena. Itu cara dia. Cara ni supaya selamat orang dia. Maka dia buatlah hukum lagu tu. Itu pun termasuk dalam jenis qasamah lah. Tidak sepenuhnya 100% tidak. Tetapi jenis-jenis ni lah. Jadi qasamah ni kalau dalam hukum Islam, pemerintahan Islam, dia mungkin adalah, walaupun tidak disepakati lagi, ada khilaf lagi di sana bentuk dia macam mana. Tapi kalau nak pakai, gitulah. Kalau pakai boleh dikatakan kebanyakan ulama pakailah. Jadi kalau hukum Islam jalan, kena ada jugalah ni. Sekarang ni tak ada lah ni. Mengaji tak ada lah. Sebab mengaji tentang hamba lah. Jadi hamba tu tak ada. Jadi hak ni pun lagu tu juga.
Sebenarnya ada hukum ni bagus untuk masyarakat. Hak ni lah yang orang ramai tidak tahu tentang hukum jenayah Islam, keistimewaan dia ni. Iaitu salah satunya hukum qasamah dia panggil. Qasamah daripada qasam lah, minta bersumpah. Mana-mana pihak. Itu perkara yang kedua berkenaan dengan qasamah. Perkara yang ketiga dalam hadis ni, Nabi SAW ni dia mengutamakan umur ni. Mana kalau orang tua, walaupun orang tu tidak terlibat, tapi orang tua ni dia lebih faham keadaan. Walaupun dia tidak pergi, tapi kalau dari segi kecek lebih teratur, lebih kemah. Sebab itu Nabi SAW kata kabir. Itu cara Nabi SAW. Dia mengutamakan orang yang lebih tua. Walaupun dia mungkin ada kekurangan yang lain, tapi dengan sebab tua dia tu, pengalaman dia tentu lebih banyak. Dan dia lebih matang, lebih memahami kedudukan perkara. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kerajaan boleh menyerang ataupun menyerbu sampai ke peringkat membunuh mana-mana pihak yang melakukan kerosakan di dalam kerajaan, di dalam negara. Boleh. Terutamanya kalau melibatkan pertumpahan darah, pembunuhan, dia boleh sampai lagu itu. Macam di sini, kalau mereka tak sedia terima pun, maknanya kalau mereka tak sedia bersumpah, tidak menafikan, bahkan mereka kata kita lah bunuh. Kalau kata lagu tu bermakna mencabar kerajaan. Boleh. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelimanya, iaitu Nabi SAW kata, kalau kamu tak sedia bersumpah, biar pokok dia bersumpah. Mereka pun kata mereka itu tidak Islam. Nabi SAW tahu dah. Dia kata biar mereka itu bersumpah. Menunjukkan dari segi hukum jenayah Islam, hukum apa-apa pun, cara dalam mahkamah Islam, orang kafir boleh bersumpah. Cara dia. Kalau dia orang Kristian bersumpah dengan Bible dia, dia orang kafir, boleh dalam mahkamah Islam. Sini Nabi SAW kata, kalau lagu tu biar pokok Yahudi bersumpah. Menunjukkan boleh. Tidak kata bersumpah ni, ini bukan bermakna Islam ni mengiktiraf agama lain, tidak. Tapi dia percaya gitu. Dia faham gitu, mengikut agama dia tu, dia takut tu cara dia. Tujuannya, kalau atas nama agama, atas nama kitab suci ni, bersumpah ni, orang tak akan berani agama mana-mana. Kalau hak beragama cara dia tu lah. Kalau hak beragama cara dia, tak akan berani. Sebab itulah Islam terima. Boleh bersumpah dalam mahkamah Islam. Tidak kata bersumpah ni Quran saja. Orang Islam iyalah dengan Quran lah. Kalau orang lain itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, Nabi SAW bagi pihak dia. Pihak dia ni bukan hak peribadi dia, hak kerajaan lah, daripada Baitul Mal. Bagi diat itu kepada keluarga si mati. Nabi SAW bagi ni adalahkah suatu yang mesti? Bagi pihak Yahudi ke? Bagi pihak Yahudi ke sini? Tidak. Bagi pihak kerajaan, ke mana-mana pun. Sini menunjukkan, hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawa kira-kiranya di sini pihak kerajaan ada kecuaian dia, ada bersalah juga. Sebab apa? Sehingga orang mati ni kita tak tahu lagu mana. Sepatutnya polis ada gapo, kena ada lah. Keselamatan tu, bahagian keselamatan tu jangan berlaku benda-benda lagu ni. Tiba-tiba telah berlaku. Ini semacam ada kecuaian di pihak kerajaan. Jadi kerajaan kira-kiranya bertanggungjawab juga. Bertanggungjawab juga. Kalau nak kiranya tidak mesti ni kepada kerajaan di sini. Cumanya Nabi SAW bagi ni, dia panggil jabran li anfusihim. Yang ni untuk nak jaga hati semua pihak tu, dan nak menampunglah kesusahan mereka tu. Jadi terhibur sikit hati dia, jadi berasa suka sikit, tidaklah berasa sedih sangat apabila dapat harta ni masing-masing ni. Itu caranya. Artinya Nabi SAW dalam menyelesaikan sesuatu supaya benda tu jadi baik,
jadi molek, akhirnya molek, boleh kita gunakan duit. Gunakan duit ni untuk menyelesaikan perkara, walaupun tidak mesti, bukan suatu ketetapan. Misalnya satu orang tu dia nak nikah, misalnya dia nak nikah, royak dah kawan ni alik sebelah ni buat dengan surat jemputan ke apa dah, panggil anak buah, tiba-tiba tak jadi. Alik hajatan ni misalnya kata tak jadi, kepala ke mana? Boleh jadi keluarga balik perempuan ni marah, sedih lah, lagu mana pahala ke mana kalau orang mari jamu ke apa, tak jadi nikah. Apalagi kalau masa nikah tu pun masa jamu tu, sebelum daripada tu lagi teruk, lagi teruk, lagu mana? Jawapannya mungkin boleh diselesaikan dengan cara budi bicara. Budi bicaranya lagu mana? Iaitu pihak lelaki ni misalnya dia bagi duit, hak mana-mana berapa belanja gitu gini, buat makan ke apa tu suka kita tanggung lah, ataupun bagi lagi lah sagu hati hak lain. Dengan cara lagu tu mungkin reda sikit keadaan. Molek kita pilih cara lagu tu, walaupun bukan satu ketetapan. Supaya juga ni bukan satu ketetapan mesti, tapi cara untuk orang ni bersurat dengan baik. Orang ni mana tidak jadi berdendam terhadap satu sama lain gini, kadang-kadang dengan cara bagi duit. Nabi SAW pun telah gunakan cara tu juga. Kalau nak kira, bukan pihak kerajaan yang bersalah, tidak. Kalau pihak kerajaan yang bersalah, yang menyebabkan orang tu mati kerana pegawai kerajaan, boleh kau berdiri, kau salah, tu baru kerajaan kena jadi tanggungjawab kerajaan. Ataupun mengikut setengah ulamanya, keluarga polis tu sendirilah, keluarga askar tu kan misalnya, yang telah tersasu, tertembak kawan tu, ada dua pendapat. Ataupun kerajaan, ketika tu baru mesti hak ni bukan kerajaan, bukan pihak kerajaan yang bunuh. Tetapi oleh kerana tidak jelas, orang Yahudi menafikan, jadi kerajaan bagi juga. Itu menunjukkan kebaikan pemerintah Islam tu. Walaupun tidak jelas, bukan mesti atas dia pun dia bagi juga. Gitu yang diajarkan kepada kita, supaya masyarakat ni hidup dengan tenang, dengan harmoni. Jadi hak Sahal kata ni nak menunjukkan hak ni dia royak satu ekor unta tu tendang dia, sepak dia. Hak ni tak ada lain melainkan nak royaknya dia ingat molek cerita tu. Sampai dalam peristiwa tu unta, salah satu unta tu tendang ataupun sepak kaki dia tu pun dia ingat. Jadi makna cerita ni hak dia royak ni dia ingat molek lah cerita tu. Benda-benda lagu ni tak ada maksud dia, tak ada maksud apa selain daripada menunjukkan bahawa perawi itu memang ingat molek peristiwa. Misalnya kita dalam sesuatu peristiwa, kita kata kita rebah jadi patah gigi situ, kita royak lah tu, padahal patah gigi tak ada kena-mengena dengan peristiwa tu. Tapi kita yang terlibat dalam peristiwa tu, nak pergi tolong orang, nak pergi apa tu, telah berlaku luka kau gapo, kau geliak kau, kita royak kau orang pula kemudian, padahal geliak tu tak ada kena-mengena dengan peristiwa tu. Yang telah aksiden tu orang lain, kita yang pergi nak tolong ni jadi lagu tu, kita royak misal, menunjukkan kita ingat molek lah. Itu habis. Babun hal yajuz lil hakim an yab'atha rajulan wahdahu lin nazar fil umur. Bolehkah hakim pemerintah menghantar seseorang, seorang lelaki, seorang saja untuk memerhatikan perkara-perkara, kes-kes. Bolehkah? Jadi Imam Bukhari ni cara dia ada, kalau dia buat tajuk dia tu dengan istifham, bolehkah, adakah, kalau dia kata lagu tu, menunjukkan dia nak isyarat kepada ada khilaf. Ada khilaf dalam perkara ni. Bolehkah? Ada yang kata tak boleh, ada hak kata boleh. Kita dia nak ayat. Itu isyarat dia. Memang maklum kalau dalam Bukhari lagu tu, tajuk dia tu penting. Bolehkah? Sebab apa Imam Bukhari buat tajuk gini? Kalau kita tengok syarah mana-mana pun, mana-mana orang yang duduk cara Bukhari ni, dia faham benar benda. Orang yang tak mengaji Bukhari, dia tak tahu cara Bukhari. Misalnya kita tengok sini nombor 6, hal yajuzu lil hakim fi iradihi at-tarjamah bi sighati al-istifham al-isharatu ila khilaf Muhammad ibn al-Hasan. Dia buat mari dengan lafaz
istifham ni untuk mengisyaratkan kepada khilaf Muhammad bin Hasan, iaitu anak murid kepada Imam Abu Hanifah, kerana dia kata tidak boleh hakim kata si fulan telah mengaku depan saya begini-gini. Dia nak putuskan berdasarkan orang tu kata orang tu seorang, ataupun dia kata orang tu kata saya telah menyaksikan gini-gini seorang. Tak boleh, dia kata. Sama ada berkait dengan kes pembunuhan, ataupun kes harta, ataupun kes memerdekakan hamba, kes talak, tak boleh berlaku. Sehingga orang itu dia kena mari dua orang saksi. Dua orang saksi. Kalau dia seorang tak boleh. Jadi hakim tak boleh memutuskan apa-apa berdasarkan pengakuan ataupun kenyataan seseorang. Seorang saja, tak boleh. Dia kena dua orang. Berartinya kalau hakim nak pastikan tentang sesuatu kes, dia kena hantar dua orang yang cukup syarat lah. Sekurang-kurangnya dua orang pergi menyelidik tentang suatu perkara. Tak boleh seorang, tak padat. Baik. Wadda'a anna mithla hadha al-hukm alladhi fi hadith al-bab khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Hasan kata, hak lagu ni dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mu Unais pergi tengok. Pergi tanya dia tu, yalah kah? Yalah kah? Ni kata faqdu wa amma anta ya Unais faqdu ala imraati hadha. Mu pergi. Dia suruh Unais tu seorang untuk pergi menyiasat, untuk pergi soal jawab tanya. Dia suruh Unais seorang. Lepas tu Unais pun mari royak ke dia pula, dia terima hak Unais. Hak ni Muhammad bin Hasan kata khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Orang lain tak boleh. Dia kata gitu. Sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk bolehkah. Sebab dia nak isyarat ada yang mengatakan tak boleh. Jadi dia sebenarnya khilaf di sini tentang benda ni sebagai nak cerita ke sebagai saksi. Kalau sebagai cerita seorang pun boleh. Tapi kalau sebagai saksi tak boleh, kena dua orang. Sebab apa saksi ni? Dengan saksi itulah keputusan dibuat, bukan dengan cerita. Dengan cerita tak boleh buat keputusan lagi, dengan saksi. Jadi sekarang ni pergi tu sebagai saksi dah tu. Kalau orang lain tak boleh. Nabi SAW, Allah SWT jaga dia kan. Kalau katakanlah tersilap, dia terima tu, dia Unais tu mari royak ke dia, betul perempuan tu mengaku, hak sebenarnya tersilap, tentu Allah SWT akan tegur, akan jaga Nabi SAW bahawa ini Unais ni tersilap, mesti. Ini khusus dengan Nabi SAW saja. Kalau orang lain tak boleh, sebab orang lain moga tidak maksum. Ini Muhammad bin Hasan kata, qala wa yanbaghi an yakuna fi majlisil qadi abadan adlan. Mesti kena ada dalam majlis seseorang hakim tu dua orang yang adil, yang dengar daripada orang yang mengaku apa-apa. Dia mengaku dia telah mencuri ke, dia telah berzina ke, dia tak bayar lagi ke hutang orang tu ke, apa-apalah, dia telah cerai ke bini dia misalnya, dia kena ada. Jadi hakim kena memutuskan hukuman berdasarkan kesaksian mereka berdua. Tak boleh dia seorang gitu ya. Orang mari royak dia nak hukum berdasarkan tu, tak boleh lagu tu. Jadi Imam Muhammad bin Hasan kata ni adalah langkah cermat. Lebih baik sebenarnya dengan berhati-hati kita pakai hak ni. Imam Bukhari nak ayat sini dia dengan dia mari hadis ni, orang-orang yang kata boleh tu dia pegang dengan hadis ni lah. Sebab Nabi SAW tak atas dua orang, dia atas orang. Jadi hak perbuatan Nabi ni kalau kita kira hak kebanyakannya hak biasanya, iaitu kita kira untuk umum sebagai pengajaran untuk orang lain juga, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan itu khusus dengannya. Di sini mana dalil? Bagi orang lain hak terima. Tetapi kalau untuk cermat lah, untuk lebih cermat, molek kita pakai Muhammad bin Hasan tu. Muhammad bin Hasan tu, Imam Bukhari pun dia ambil kira dah tu. Sebab tu dia kata hal yajuz, boleh ke? Bila dia kata hal gitu, dia nak isyarat kepada khilaf. Jadi hadis ni pun Imam Bukhari ni hadis tula ya, dia mari hak tula. Sebab apa? Maksud lain. Maksud sini padai ke tidak seorang untuk menyiasat sesuatu. Kalau sekadar menyiasat,
Jadi macam Muhammad bin Hasan, dia kata hak ni atas orang ni bukan nak hukum dengan dia, nak pergi soal siasat baru, nak pergi selidik memang boleh seorang, kata dia. Hak tak boleh nak buat keputusan dengan hak dia. Adakah Rasulullah memadai dengan Unes tu pergi bahas tu balik royak dia pakai hak tu patut terus rejam selalu perempuan tu? Tidak. Hak tu sebagai nak selidik tak apa. Nak selidik, nak mengintip kau, terutama hak musuh. Kan Nabi SAW hantar Zubair pergi mengintip seorang dia je, tidak mesti dua orang. Tu cerita gapo tu. Bukan dalam bab nak memutuskan kes apa-apa. Kau ramai, kau bayar. Ada tempat tu molek pergi seorang. Jadi hak tu cerita lain. Hak ni pun kata Muhammad bin Hasan, cerita lain. Hak dia atak Unes ni untuk pergi siasat. Bukan Nabi SAW nak pakar dengan hak dia tu, kata hak dia saja tu. Tidak lagu tu. Lepas tu hadis tu, kalau nak kira hadis tu, kita sudah berapa kali dah jumpa, jadi tidak perlu dah urainya. Dan hadis ini pun termasuk dalam hadis mukhtasar juga, ringkas. Kalau nak kira, Nabi SAW kata di sini, kalau dia pergi jumpa dengan perempuan tu, lepas tu rejal dia selalu. Gitu ke? Tidak begitu. Banyak lagi perkara-perkara lainnya. Dalam riwayat yang lain dia sebut banyak perkara lagi. Jadi hak ni hak ringkas. Bab tarjamatul hukam wa hal yajuz tarjumanun wahid, tarjuman atau turjuman. Wa qala Kharijah bin Zaid ibn Thabit an Zaid ibn Thabit anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yata'allama kitab al-yahud hatta katabtu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam kutubahu wa aqra'tuhu kutubahu idza katabu ilayhi. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث فقال لترجمانه قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. Bab terjemahan hukam. Terjemahan hukam, yakni terjemahan untuk pemerintah. Wa hal yajuz tarjumanun wahid? Bolehkah seorang saja penterjemah? Jadi semua kalau dia hal tu dia isyarat kepada khilaf. Ada yang kata boleh, madai seorang. Ada yang kata tak boleh, kena dua orang. Sekurang-kurangnya penterjemah. Jadi di sini Imam Bukhari nak cerita pula ni, dalam bab pemerintahan ni, sama ada hakim ke ataupun pemerintah lah, menteri ke, presiden ke, khalifah ke, gapo ke, dia akan berjumpa dengan keadaan-keadaan di mana diperlukan terjemahan. Jadi terjemahan tu boleh pakai ke tidak? Kena pakai lah. Tak dapat tidak, kena pakai lah terjemahan. Gitu dia nak cerita dia. Sebab Nabi SAW pun terima, sahabat-sahabat dia kemudian pun terima. Memang ada guna semua cara terjemahan. Boleh pakai dah terjemahan. Lepas tu mungkin ada sikit sebanyak salah silap tu tak kira. Asalkan maksud keseluruhan tu secara kasarnya sudah dapat. Tapi kalau benda-benda yang perlu kepada halu, perlu kepada ketelitian, maka kena cari ahli bahasa yang memang kemah sungguh lah. Tak boleh lebih-lebih kurang tu. Kalau nak bawa pelancong, pemandu pelancong, boleh kira kita kata. Silap sikit pun tak apa, kita kata. Jom terjemah tu. Tapi kalau nak bab hukum ni tak boleh. Bab politik antara negara tak boleh hak tu. Dia kena hak mahir betul sesuatu bahasa baru boleh. Kalau tidak boleh jadi silap.
silap tu banyak perkara lah akibatnya. Di sini nak ceritanya dalam Islam dia boleh terima. Jadi dari segi buku ke nak terjemah, ataupun terjemahan dia, ucapan dia ke, dikira sebagai ucapan dia tu, walaupun dia tidak kecek dalam bahasa kita pun. Ataupun hak kita, misalnya pemimpin kita ceramah ataupun kecek ku Melayu, terjemah ku Inggeris, jadi boleh pakai? Boleh pakai. Apalagi kalau disahkan oleh kementerian dia, oleh pihak dia, memang sah, boleh. Gitu. Dalam Islam diterima. Satu perkara yang pertama kita dapati di sini. Perkara yang kedua, terjemah ni satu kerja suku. Memang pun kalau orang yang tahu tentang bahasa ni, dia bahagian terjemah ni orang kursus suku. Boleh bahasa, tidak semesti boleh terjemah lalu. Kadang-kadang kecek boleh dia, nak terjemah tak boleh. Nak terjemah jadi kemah tak boleh. Dia suka. Ada juga orang kecek tak itu mana, tapi kalau nulis kemah, dia macam-macam. Dia ada satu bidang khusus. Yang ketiganya, seseorang pemimpin tu kalau dia tidak boleh sesuatu bahasa, bukan jadi satu kekurangan sebenarnya. Tidak boleh kita menilai seseorang tu kerana dia tak boleh bahasa ni maka kurang. Tak. Pemimpin nak kebijaksanaan. Sebab itulah kita tengok berapa banyak dalam dunia macam kita ni, itu penyakitnya. Masyarakat kita ni penyakit hamba tu tak habis lagi. Penyakit kena jajah. Kita nak puasa, kalau boleh orang putih tu, tak apa. Kalau tak boleh orang putih tak boleh. Tak kena tu, lepas tu. Bukan maknanya anak nak kata tak molek belajar orang putih. Tak, bagus belajarlah, tak apa. Tapi jangan berpahaman begitu. Tak kena. Kita tengok bangsa-bangsa lain orang hebat-hebat ni, tak erti pun orang putih. Kemah. Misalnya Cina, misalnya Jepun, tak erti pun. Orang lain ada juru bahasa dia, kecek. Tapi dia digeruni. Dari segi nego, dari segi gapo, kemah dia. Dia tak erti bahasa. Dia tidak duduk situ. Nabi SAW sendiri, dia tak erti. Bila orang lain je, tapi dia pandai. Mana pemimpin tidak semesti boleh semua bahasa. Yang pentingnya dia bijaksana. Apabila bijak ni, dia pandai lah. Masalah bahasa ni boleh orang lain. Sebab pemimpin dia tidak perlu ahli matematik misalnya kita kata. Nak kira benda hak tulis tak perlu. Hak tu boleh cari orang lain hak tu. Boleh cari hak ngaji bahagian matematik. Hak boleh duduk tepi dia. Betul tak? Hak tak apa. Yang pentingnya dia tu cerdik. Dia nak buat lagu mana? Nak suruh kira gap. Hak tu je kira tak apa. Boleh pakai. Situ pengajarannya. Bolehkah seorang penterjemah saja? Dia nak cerita di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh. Muhammad bin Hasan kata tak boleh. Imam Syafi'i kata tak boleh juga. Kena dua orang kata dia. Tapi Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain dia kata boleh. Seorang. Yang pentingnya seorang tu dia amanah. Seorang yang memang mahir dan dia amanah. Tak apa, boleh tu. Lepas tu Kharijah bin Zaid, anak pada Zaid bin Thabit ni, dia meriwayatkan daripada ayah dia Zaid bin Thabit bahawa Nabi SAW suruh dia belajar tulisan Yahudi. Tulisan Yahudi. Menunjukkan tulisan Yahudi ni, ni pun ada tulisan dia. Ada pada masa tu pun ada. Dia tulis cara dia, huruf dia. Zaid bin Thabit ini belajar. Dia belajar lawan dalam setengah riwayat tersebut 18 hari. Bahasa Yahudi. Lepas tu boleh main. Pelik juga tu. 18 hari dia belajar. Lepas tu dia boleh main. Bukan bahasa ni saja, dia belajar bahasa lain-lain. Nabi SAW suruh belajar bahasa. Dan dia tu di antara memang hak mahir bahasa. Kalau kita tahu dalam sejarah ni, sejarah yang anda tahulah, hak paling banyak tahu bahasa ni iaitu Farabi. Farabi seorang filosof Islam tu, dia boleh 70 bahasa. 70 bahasa, tak tahu lagu mana. Itu dari segi bahasa. Dari segi lain banyak lagi ilmu dia. Dari segi ilmu muzik pun tinggi. Muzik dia tu kalau dia main tu jadi jenera habis. Sampai setahun tu orang ni Tuhan boleh bui. Dari segi bahasa, tak apalah. Nabi SAW suruh belajar, dia sendiri tak belajar. Dia tak belajar. Mana tak perlu. Ada orang lain tak apa. Hatta katabtu lin Nabi SAW kutubahu, sehingga aku yang menuliskan
kepada mereka untuk Nabi SAW surat-surat dia. Surat-surat kalau nak tulis ke Yahudi aku je tulis. Kata Zaid bin Thabit. Maknanya di sini Nabi SAW sorat, ambil dia sorat aja, tidak kata dua orang. Bagi orang yang kata boleh tu, ni lah dalil dia. Sebab Nabi tidak ambil dua orang, sorat. Sorat pun dia kira tak apa dah, buka amanah. Wa aqra'tuhu kutubahum, dan saya tulis baca surat mereka kepada Nabi. Kalau surat orang Yahudi siapa, saya tulis baca. Oh ya, gini-gini. Mana Nabi tak tahu bahasa Yahudi. Padahal kan nak kira bangsa Yahudi ni maju pada ketika tu. Dia yang menguasai ekonominya. Tapi Nabi SAW tidak suruh semua belajar. Hak mana-mana belajar tu tak apa, belajar. Nabi suruh belajar bahasa. Tapi hak ahli dia, pada hak tu nak habis masa semua nak situ tak perlu. Banyak lagi kerja lain. Bila orang Yahudi tulis surat ke Nabi, saya lah yang baca, tuna baca kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni Allah bagi tahu pun tidak bagi tahu semua. Hak mana Allah SWT nak bagi tahu. Ni kira benda-benda gini ni kira remeh-temeh, tidak penting lagi, tidak besar lagi. Kalau hak besarnya berkenaan dengan agama, hak tu hak besar. Hak lagu ni masalah bahasa ni tidak besar lagi. Sebab itu tidak diberikan kepada Nabi SAW, tidak jadi cacat dia, tidak jadi kurang dia. Kecuali bangsa yang terjajah, dia akan berasa gitulah. Kalau kita tak boleh bahasa ni, kurang kita. Itu tak kena. Sebab apa? Berapa orang banyak bangsa yang merdeka betul, dia boleh maju tanpa reti bahasa. Hak kita duduk bangga-banggakan sangat. So belajar tak apa, bagus belajar tu. Tapi jangan jiwa lagu tu. Bahasa ni bagus, molek, bahasa mana-mana pun. Jiwa lagu tu tak boleh. Jiwa lagu tu. Sebab tu Nabi SAW suruh belajar. Sebab tu dalam hadis pun ada, man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Sesiapa yang tahu belajar bahasa sesuatu bangsa itu, dia akan terselamat daripada tipu daya mereka. Itu salah satu belajar bahasa tu penting. Nabi SAW buat. Ini menunjukkan Nabi menggalakkan kita belajar bahasa. Itu tidak nafi. Itu cuma kita jadi berasa kurang kerana itu tak kena. Sampai menghilangkan jati diri bangsa sendiri, itu tak kena. Lepas tu dia kata, Umar berkata, ketika itu ada Ali, Abdul Rahman dan Uthman. Umar kata ke dia, "Madza taqulu hadhi?" Dia ni perempuan ni kata gapo ni? Sayyidina Umar kata. Mana Sayyidina Umar pun tak tahu juga. Bahasa tu bahasa lain. Bahasa Parsi ke bahasa ke dia tak tahu. Sayyidina Umar kata, ni perempuan ni dia kata ke dia ni. Dalam majlis dia tu Sayyidina Ali pun ada, Abdul Rahman pun ada, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman pun ada situ. Dan mana dia tak kerti juga. Abdul Rahman bin Hatib bin Abi Balta'ah. Ni anak kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Hak pecah rahsia tu kan, Nabi nak pergi tu. Anak dia ni reti bahasa tu. Anak dia kata, fakultu, saya pun kata, dia cerita kepada engkau tentang orang yang melakukan sesuatu terhadap dia, yang melakukan perbuatan zina, orang yang berzina dengan dia tu. Dia duk ayat tu. Dia kata, jadi dia ni jadi juruterjemah Abdul Rahman bin Hatib. Dia ni bukan orang besar. Orang besar-besar tu Sayyidina Uthman apa tu tak erti bahasa tu. Sayyidina Ali duduk di situ. Tak apa, tidak jadi kurang. Hak nak jadi pemerintah dia kena cerdik. Dan alih orang hak erti bahasa ni kadang-kadang dia erti terjemah. Dia tak erti masalah mereka ni. Masalah mereka, masalah tadbir dia tak erti. Tak boleh suruh ke dia nak kecek depan orang pun tak boleh dia. Tapi kalau buat terjemah boleh senyap-senyap. Boleh. Dia ni kata ke apa dia? Sayyidina Umar. Jadi makna Sayyidina Umar, Nabi SAW pun tak tahu. Tak tahu tak apa. Jadi dia cerita tentang orang yang berzina dengan dia tu. Orang tu buat gini-gini, orang tu bagi pitih sekian-sekian kepada dia. Jadi perempuan ni bekas hamba. Abu Jamrah pula kata, aku selalu menterjemah di antara Ibnu Abbas dan orang ramai. Abu Jamrah ni dia boleh bahasa Parsi. Ibnu Abbas ni dia duduk ahli Iraq. Ahli Iraq tu banyak juga pengaruh bahasa Parsi. Muka Parsi yang menguasai dulu situ. Jadi Abu Jamrah ni dia juru terjemah.
Kalau apa-apa kes gapo-gapo, orang nak cerita gapo-gapo, kecek kepada si dia ayatlah. Kepada Ibnu Abbas. Imam Bukhari pun kata, wa qala ba'dun nas, pula jumpa ba'dun nas. Sesetengah orang berkata, semestinya seseorang hakim itu mempunyai 2 orang penterjemah. Kata dia. Tak dapat tidak, tak boleh kurang daripada 2 orang penterjemah. Sebab apa seorang penterjemah? Mungkin dia silap. Jadi kesilapan ini menyebabkan boleh jadi teraniaya mana-mana pihak kesilapan. Apabila keputusan itu dibuat berdasarkan terjemahan yang silap, mungkin akan berlaku penganiayaan kepada mana-mana pihak. Sebab itu ba'dun nas kata tak boleh. Imam Bukhari cerita di sini, dia nak ceritanya kepada dia. Ada hak kata boleh, hak kata boleh tu hak tadi lah. Hak tadi. Kan sorai belakang tu. Hak ni dia kata tak boleh. Jadi Imam Bukhari sebenarnya dalam bab ni dia lebih cenderung kepada sorai tu boleh dah. Juru bahasa ni sorai pun pada dah. Tidak perlu kata 2 orang. Walaupun bagaimanapun dia cerita. Dan di sini ba'dun nas di sini mengikut sesetengah ulamanya, Imam Bukhari nak kritik di sini, dia nak kritik bukan Imam Abu Hanifah. Sekala dia kritik Imam Abu Hanifah ataupun anak buah dia. Di sini dia nak kritik Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i pendapat lagu tu. Imam Muhammad, anak murid Imam Abu Hanifah, serupa dengan Syafi'i juga di sini. Tapi Imam Abu Hanifah sendiri tidak serupa dengan Bukhari sini. Dia kata seorang pada sini dalam hasyiah ada sebut. Nombor 4, hasyiah nombor 4. Waqtalafu hal huwa min babil khabar fayuqtasar ala wahid atau min babil syahadah fala budda min ithnain. Hak ni cerita terjemah dia termasuk dalam bab gapo? Termasuk dalam bab cerita ke termasuk dalam bab saksi? Kalau termasuk dalam bab cerita boleh seorang pun. Kalau terjemah hak biasa, bukan sebagai saksi dalam mahkamah, dalam cara sesuatu kes tu. Kalau sebagai saksi, memang tak boleh. Kalau sebagai cerita, seorang tu terjemah, dia terjemah seorang ya, tak boleh ke? Terjemahan dia tu sebagai cerita. Cerita ni seorang pada dah. Nak rakyat hadis, seorang pada dah, tidak syarat kena 2 orang nak rakyat hadis. Itu bukan termasuk dalam bab syahadah. Kalau bab syahadah ni baru kena 2. Dia kata kalau bab syahadah kena 2. Mughltai Al-Misri berkata, semacam Imam Bukhari maksudkan dengan ba'dun nas ini Asy-Syafi'i. Dan pendapat ini, kata Muhasyi, menolak pendapat orang yang mengatakan Bukhari kalau dia kata dalam kitab dia ni kat ba'dun nas maksud dianya Abu Hanifah selalu. Ada, bukan semua tempatnya Abu Hanifah. Ada kalanya Imam Syafi'i. Ini juga menunjukkan bahawa Imam Bukhari ini tidak Syafi'i. Kalau dia Syafi'i, dia muqallid kepada Syafi'i, macam mana dia kritik lagu tu? Dan banyak lagi lah tempat-tempat lain banyak tak serupa dengan Syafi'i tu. Jadi orang yang mengatakan dia ni Syafi'i tak tepat. Orang yang mengatakan dia ni Maliki pun tak tepat. Orang yang mengatakan dia ni Zahiri pun tak. Orang yang mengatakan dia Hanafi pun tak. Hambali pun tak. Dia sendiri dia. Kadang-kadang serupa dengan ni, kadang-kadang serupa dengan ni, kadang-kadang serupa dengan Zahiri. Dia ada cara dia sendiri, mazhab dia sendiri. Macam ni tak serupa dengan Syafi'i, tak serupa dengan Abu Hanifah. Baik. Aqulu gharaduhum bidzalika, Kirmani kata, maksud merekanya hak kebiasaan. Bila Imam Bukhari kata qala ba'dun nas, maksudnya Imam Abu Hanifah hak kebanyakannya, bukan makna semua. Bukan makna semua. Boleh jadi juga sini maksud dia nak kritik Muhammad bin Hasan, sebab Muhammad bin Hasan pun lagu ni juga pendapat dia. Tetapi bukan Muhammad bin Hasan seorang. Hak lebih kuat lagi, kalau nak kira lebih tinggi lagi daripada Muhammad bin Hasan tu Imam Syafi'i ya? Pendapat lagu tu. Jadi kesimpulannya, Imam Bukhari di sini nak ayat ke dia. Kalau nak ayat sebagai cerita ikhbar, memang seorang tu boleh. Orang lain Muhammad bin Hasan pun hak kata tak boleh, dia kata boleh kalau sebagai ikhbar. Tapi kalau masalah sebagai saksi, kalau sebagai saksi nak jadi juru bahasa tu dalam berkait dengan saksi tadi, dalam kes mahkamah, boleh ke? Waktu orang lain pun kata kena 2 orang.
Tapi dua orang tu dua orang saksi. Terjemah tu penterjemah. Penterjemah pun kena dua orang. Pasal ada lelaki ni, ada lelaki mahkamah. Kalau ada lelaki cerita biasa ni tak apa. Jadi bentuk-bentuk Imam Bukhari buat mari di sini, kata seorang-seorang ni semua dalam bentuk ikhbarat belaka. Surat jelas kata dia, cerita surat ni. Ada kisah perempuan dan kata-kata Abu Jamrah tu, itu lebih terang lagi. Itu sebagai cerita, bukan sebagai saksi. Begitulah. Jadi di sini Imam Bukhari buat mari hadis Hiraklu. Hadis Hiraklu. Jadi apa ya? Mungkin orang kata Hiraklu tu kan kafir, juru bahasa dia tu pun kafir juga. Nak jadi dalil kau dia untuk kita sini ya. Juru bahasa ni. Imam Bukhari nak cerita sini, juru bahasa ni tidak semesti orang Islam. Tengoklah perkara gapo. Kes gapo. Tidak semesti Islam. Kalau berkait dengan orang Islam nak jadi saksi memanglah tak boleh. Tapi kalau sekadar cerita kita saja, orang kafir pun boleh kita terima penterjemah ni. Yang keduanya nak cerita di sini dalam bab cerita ni, orang kafir pun dia pakai juga terjemahan ni, juru bahasa. Penggunaan juru bahasa ni meluah, bukan di kalangan orang Islam saja, di kalangan orang kafir pun terima. Dah bila orang kafir pun terima, apa kita tak terima? Benda tu benda sama je. Benda sama. Lepas tu hak sininya maksud sininya Imam Bukhari nak apa dia? Iaitu Hiraklu kata, kalau betul apa yang kamu kata ni, orang tu hak kamu kata tu, hak Nabi akhir zaman tu akan memiliki tempat dua kakiku ini. Maknanya dia akan menguasai kerajaanku. Gitu maksudnya. Tempat dua kaki dia duduk tu sebagai pemerintah lah. Maksudnya dia akan mengambil alih kuasa. Lepas tu dalam cerita tu kan ni pendek. Dia kata fadzakara al-hadis. Lepas tu dia sebut hadis. Muka hadis ni panjang kan, hadis Hiraklu di awal kitab Bukhari ni. Ada dah banyak kali dia sebutnya ni. Jadi dalam tu disebutkan bahawa dia membenarkan. Betul, memanglah Nabi ni lagu ni. Kalau Nabi ni dia lagu ni. Memanglah pengikut Nabi ni daripada orang kalangan bawah-bawahan. Dan memanglah kalau orang yang mengikut dia tu, dia tidak akan benci kepada agama dia. Dia akui hak tu hak naknya. Hak naknya bagi kitanya kepada dia. Sebab dia ni ahli kitab. Dan juru bahasa dia wayak lagu tu. Abu Sufyan dengar. Lepas tu Abu Sufyan masa ni tidak Islam lagi. Lepas tu dia Islam. Dia wayak berdasarkan apa yang disebutkan oleh juru bahasa. Hak juru bahasa tu cerita tu lah. Hak dia wayak, dia tak erti bahasa tu. Abu Sufyan tu tak erti bahasa tu, bahasa Rum tu. Jadi juru bahasa ni wayak. Jadi hak dia wayak ni diterima pakai. Nabi SAW kalau lah salah, tentu Nabi kata tak, tu tak boleh pakai. Ni tak, dia terima. Menunjukkan juru bahasa ni apa yang diterjemahkan oleh juru bahasa tu boleh diterima. Tu hak naknya. Dan juru bahasa tu tidak semesti Islam, kecuali dalam perkara-perkara yang disyaratkan kena Islam lah. Kalau tidak tak boleh, misalnya dalam bab saksi ke apa tu tak boleh lah. Tapi kalau dalam bab cerita kita nak baca terjemah orang kafir buat, pemandu pelancong dia tu kafir, kita tak say dia muka dia kafir, tak kena tu lagu tu, biarlah dia kafir pun, tak apa tu. Maknanya Islam ni dia bersikap terbuka. Dalam perkara-perkara boleh terbuka, memang terbuka. Tak boleh terbuka, tak boleh. Bab muhasabatil imam ummalahu. Bab muhasabatil imam ummalahu. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam.